Shalom saudaraku yang kekasih. Bertemu lagi bersama saya di dalam program ROR DNI Malaysia. Tajuk yang akan saya bawakan pada hari ini diambil daripada Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Perjuangan yang Sebenar. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Berpegang teguhlah pada hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang baik di hadapan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara-saudaraku kekasih, tidak banyak orang yang memahami apa itu perjuangan. Dan saya tidak maksudkan perjuangan fizikal. Maksud saya adalah perjuangan iman. Perjuangan iman adalah konflik di antara hal-hal duniawi kita yang sementara dan hal-hal rohani kita. Ia merupakan pelepasan kuasa iman kita pada hal-hal yang menentang kita untuk membuatkan sesuatu perubahan berlaku selaras dengan kenyataan iman kita yang degil. Ia bukan satu perjuangan dengan syaitan. Ia adalah perjuangan di dalam hati kamu untuk mengatasi cabaran-cabaran yang kamu hadapi dalam kehidupan. Dan kamu harus menang dalam perjuangan ini. Saudaraku kekasih, Rasul Paulus menyatakannya sebagai sebuah perjuangan yang baik kerana ia merupakan perjuangan yang paling terhormat dan kamu menang. Apabila dia menyuruh kamu untuk berjuang dengan baik, dia sebenarnya menyuruh kamu untuk berpegang teguh pada firman Tuhan sambil mempertahankan pengakuan kamu dalam menghadapi tantangan yang mengejutkan. Ada pihak musuh yang berusaha melakukan sesuatu dan berusaha untuk memastikan perkara-perkara itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kamu. Dunia ini sendiri memusuhi iman kamu, memusuhi kerajaan Tuhan. Tetapi Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dan kerana dia telah mengalahkan dunia ini, maka kamu harus mengekalkan kedudukan dunia itu dengan iman kamu." Itulah perjuangan yang sebenar. Saudaraku kekasih, kamu bukannya cuba untuk mengalahkan dunia ini. Dia telah pun mengalahkannya. Oleh itu, kamu berjalan dengan iman dalam kemenangan yang Kristus telah lakukan untuk kamu. Dia berkata, "Lihatlah, aku memberikan kuasa kepada kamu untuk memijak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh." Dalam Lukas 10 ayat 19. Jadi, di mana sahaja kamu berada, kamu akan menang. Kamu tahu akan hal ini dan kamu mempertahankannya. Kamu boleh melakukan apa yang orang lain katakan adalah mustahil. Tidak kira apa yang kamu hadapi sekarang, sama ada berkaitan dengan hal kesihatan, keuangan, perniagaan, pekerjaan, keluarga maupun akademik, kamu patut berkata, "Aku ialah seorang pemenang dalam nama Yesus. Ianya mustahil untuk aku kalah. Aku hanya memikirkan kemenangan dan aku hanya akan menang dalam nama Yesus." Saudaraku kekasih, berjalanlah dalam kemuliaan dan kekuatan Kristus dan dengan keberanian roh. Manfaatkanlah rahmat-Nya dan kuasa kekuatannya ketika kamu menyatakan imanmu menentang keadaan yang menyerang kamu dan membuatkan keadaan tersebut berubah mengikut kenyataan iman kamu yang degil itu. Sampai di sini saja, mari kita bersama-sama membuat pengakuan. Aku berjalan dalam kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan
dan dalam kuasa kekuatannya. Aku diberkati dengan kasih-Nya, dengan keberanian dan kemenangannya. Aku memperjuangkan perjuangan iman yang baik untuk terus mantap, kukuh dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Dengan firman di mulutku, aku mengatasi segala keadaan hari ini, memerintah dan menguasai dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Di sini ada renungan tambahan untuk kajian kita bersama. Yang pertama, Efesus 6 ayat 16. Ayat yang kedua, 1 Timotius 1 ayat 18. Ayat yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan terakhir, 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 5. Baiklah saudaraku kekasih, sampai di sini saja kita. Semoga kita bertemu lagi. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.